Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna as-sa'ah atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya kata Allah, hari kiamat itu pasti akan datang kepada kamu, kata Allah. Dan sesungguhnya kata Allah, kami akan membangkitkan manusia, makhluk yang berada di dalam kubur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj pada ayat yang ke-7. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah pada malam yang mulia ini, hari Jumaat, minggu yang terakhir kita berada di dalam bulan Syawal. Masih lagi ada yang berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Ada beberapa hari lagi, tak sampai seminggu, Syawal akan melabuhkan tirai dan Zulqa'dah akan menggantikan, dan bulan yang akan menggantikannya itu adalah bulan haji. Setelah selesai kita meraih hari raya di dalam bulan Syawal, maka ada lagi satu hari raya untuk orang Islam, iaitu hari raya Aidul Adha. Dan syukur kita, alhamdulillah, Allah panjangkan umur sehinggalah pada saat ketika malam Jumaat yang mulia ini, tuan-tuan sekalian, untuk kita berada di dalam majlis yang diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah bukti yang kita hidupnya ini hidup yang sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, satu saat yang kamu sia-siakan, kata Imam Ghazali, maka baginya di akhirat kelak ialah penyesalan yang berpanjangan. Bayangkan hadirin sekalian, satu saat yang kita sia-siakan, bukan kata 1 jam, bukan kata 1 hari, bukan kata 1 tahun, 1 saat sahaja masa berlalu dalam keadaan sia-sia. Orang yang beriman, kata Allah, orang yang cukup menyibukkan dirinya, iaitu dengan perkara amal yang saleh, ibadah untuk jadi bekalan negeri akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum anil lagwi mu'ridun, kata Allah. Ciri orang yang berjaya setelah mana Allah declare, Allah isytihar, sesungguhnya orang yang mendapat kejayaan, kemenangan ialah orang yang beriman. Setelah itu di bawahnya Allah list down listkan
iaitu ciri orang-orang yang beriman yang mendapat kemenangan tu kata Allah, yang pertama depa sembahyang ni sembahyang yang khusyuk. Yang kedua kata Allah, depa ni duk keluarkan zakat, duit daripada harta yang Allah kurniakan, nikmat kekayaan, depa bayar zakat. Dan yang seterusnya kata Allah, yakni orang yang beriman itu yang jauhkan diri mereka daripada perkara lara. Yang ni disebut tadi oleh Imam Ghazali. Orang yang beriman ni, orang Islam ni, dia tak buang masa begitu sahaja. Dia tidak cuai, dia tidak abai, dia tidak lalai. Sebab dia tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah di dalam surah Taha. Tuan-tuan boleh refer, rujuk di dalam surah Taha ayat 124, baca sampai ayat 126. Bila Allah bagi tahu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatan aku, yakni tak mau ambil Quran, tak mau pedulikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini kata Allah ma'isyatan dongka, hidup depa ni derita, sempit, hidup mereka ni sengsara kata Tuhan. Mari pula ulama mufassir menafsirkan ma'isyah, hidup itu ialah di mana ketika mereka dimasukkan ke dalam kubur, yang bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi dalam suratul Hajj ayat yang ke-7, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, kami bangkitkan mereka daripada tempat kehidupan mereka di alam kubur kata Allah. Di situ ulama tafsir menyebut bahawa ma'isyatan dongka, hidup mereka ni derita sungguh, sehinggalah di hari mahsyar kelak kata Tuhan dibangkitkan pula dalam keadaan mata mereka a'ma, dibutakan oleh kami kata Allah. Dan Allah cerita pula bagaimana protes datang daripada puak-puak yang diazab oleh Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, awak lagu ni kami dibangkitkan ketika ini dalam keadaan mata kami dibutakan oleh-Mu ya Tuhan. Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu kami hidup, mata kami celik, boleh tengok apa sahaja. Tetapi hari ini kami diazab oleh-Mu dalam keadaan mata kami tidak lagi melihat kebenaran, wahai Tuhan. Maka conversation, dialog, Allah jawab balik. Qala, kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Hai manusia kata Allah, sesungguhnya waktu kami hidupkan kamu di dunia dahulu, bila mana datangnya ayat-ayat keterangan kami la raiba fih, yang patut-patutnya kamu yakin, sebab dia tidak ada keraguan padanya kata Tuhan. Tapi kamu ragu-ragu, kamu tak mau ambil daripadanya dan bersikap sombong pula, dalam keadaan kamu angkuh pula. Fi yamshi fil ardi, yamshi fil ardi, dalam keadaan berjalan di atas muka bumi ni jadi orang yang cukup bongkak kata Tuhan. Kamu melupakan kami, kamu cuaikan kami, kamu abaikan kami kata Allah. Penamat ending ayat 126 surah Taha tadi Allah bagi tahu, wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah hai manusia pada hari ini kamilah yang selayaknya melupakan, mencuai dan mengabaikan kamu wahai manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Nampak tak tuan-tuan bagaimana jenis orang yang melupakan Allah, mencuaikan Allah ni yang disebut tadi. Dalam keadaan mereka ni diazab oleh Allah, kita sia-siakan waktu hidup kita di dunia, maka esok di akhirat Allah melupa, mencuai dan tidak langsung memandang jenis orang yang macam ni. Sibuk di bulan Ramadan buat ibadat, bagus, semua orang puji, tengok Allah, tabik spring belaka tuan-tuan. Baik derma, baik wakaf, baik sedekah, baik mengaji Quran, baik qiyamul lail, sembahyang sunat, berdengung. Mari Syawal, la ilaha illallah, tinggal habis apa yang dah dibuat sewaktu di bulan Ramadan. Ini kita khawatir ni, kita takut ni.
Kalau sampai tak mau mengaji, kalau sibuk sampai tak mau berjemaah, kalau dengan menterkedarah, yang tu open house tak habis lagi. Malam ni ada, siang tadi ada. Ada orang tanya, Ustaz, open house ni macam mana? Orang pelawa, orang ajak ni semawa ni Ustaz, hukum wajib ke tak ni? Dia nak banding dengan walimatul urus, yang kenduri kahwin. Open house ni budaya adat orang Melayu. Dia tak sama hukum bagi kita yang duk jemput kenduri kahwin walimah. Sebab itu jemputan kahwin, nikah, walimatul urus, kenduri bagi orang yang jadi pengantin. Itu maksud arus urus tadi. Maka hukum wajib, kecuali ada sebab-sebab yang mana kita nak tengok juga. Kalau kata dihidangkan arak, setiap orang yang datang dihidangkan nun anchor, kasbuk, whisky, nala rekuk punya jenis tuan-tuan, macam tu hidangan, takkan kita nak pi ikut. Kita kata cabut lari laku, dah turun dah kereta, turun daripada Starek tu, bawa anak nak dekat 15 orang tuan-tuan, penuh sendat. Tengok-tengok lah, depan tu ada kasbuk anchor, takkan nak pi terus pakat jom. Yang kata suami tadi, ayah kata jom nak masuk balik, ayah ni kenduri, tak, jom balik. Tu depan tu macam-macam jenis. Yang nu ayak tu diminum, ayak berdengung. Yang tu hukum dia pula kita hadir hukum haram. Contohlah ada kenduri kahwin dia pergi hidang arak. Baik, kalau sebut open house ni macam mana? Jawab, saya kata ini budaya adat, tak jadi wajib. Tak jadi wajib pun. Nak mari-mari hukum dia. Mungkin kita boleh raih untuk mengukuhkan ukhuwah. Yang tu sunat. Tapi tidak boleh kata wajib. Ustaz ni hari ni saya ada 13 tempat ni, baru 3 ada 10 lagi. Tuan-tuan, tang sini ni kita nampak apa masalah. Yang ni 13 tempat ni sampai hari ni dia tak puasa 6 lagi. Dia tanya berapa hari tinggal? Lagi 6 hari. Selam berak tuan-tuan. Tu bayangkan jenis pilihan kejak jenis dunia ni tak habis-habis. Tu yang kita khawatir. Tu yang Imam Ghazali pesan bagi diri saya, tuan-tuan yang hadir malam ni, tuan-tuan di Surau Ar-Rahmah. Malam ni pun alhamdulillah kira okey lagi lah, walaupun open house duk ligat lagi ni, tak kurang 1,500 hadir ni tuan-tuan, masuk jin dengan malaikat yang hadir. Lama dah saya tak mari, sejak merdeka tak mari lama tuan-tuan, kat 60 tahun dah, mari balik, comeback balik lah. Kok kalau sudi nak menadah ilmu kan, mudah-mudahan. Bukan senang tuan-tuan, kita nak kontradiksi, cuba nak lawan ni benda yang bersifat dunia ni. Ghazali kata satu saat kamu lupa, kamu cuai, kamu abai, tak buat ibadah amalan, besok di akhirat Allah penyesalan yang berpanjangan. Bayangkan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila renung-menung balik, ingat balik, aduh banyaknya perkara yang aku tak buat untuk akhirat. Inilah dimaksudkan tadi. Sengaja saya membacakan surah Al-Hajj ayat yang ke-7 tadi, bila mana Allah sebut hari kiamat tu, kata Allah, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fih. Jangan ada keraguan dalam hati kita, kiamat ni ya ke tidak akan berlaku. Maka Allah menyebut tetap pasti kiamat itu akan datang, sehingga Allah kata wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Kami pula nanti akan yab'atsu, bangkitkan manusia yang hidup mereka pada alam kubur nanti kelak, dalam keadaan macam-macam keadaan yang mereka akan dibangkitkan ikut amalan masing-masing. Ikut amalan masing-masing. Maka kerana itulah pada malam ini hadirin sekalian, kuliah kita saya ambil malam ni secara umum dulu. Mungkin ada kitab yang kalau nak meneruskan hadis 40 yang kemarin dulu yang saya duk mengajar, ataupun ada kitab yang baru Ustaz Ahmad Dasuki apa dia bawa patutnya pada malam Jumaat. Jadi mungkin beliau ada komitmen yang lain, terpaksa didahulukan, jadi saya menggantikan tempat setiap malam Jumaat insya-Allah pada minggu keempat. Mungkin ada kitab Ustaz Ahmad Dasuki dah beli tu, boleh teruskan. Pada malam ni apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW ada menceritakan tentang jahwi, iaitu ruang sempit, yang mana ruang sempit itu adalah alam kubur ataupun alam barzah. Nabi kata, jauhilah kamu daripada tempat yang sempit.
di mana hadis Nabi SAW yang panjang sikit, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Kata Sa'id Al-Khudri, satu orang sahabat ni menceritakan, masuklah Nabi SAW ke dalam satu musalla, tempat semayang yang tidaklah disebut sebagai masjid, musalla yang agak kecil. Lalu bila Nabi masuk ketika itu, Nabi lihat fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Nabi tengok sahabat-sahabat yang ada di musalla tu dalam keadaan depa ni macam kita kata gelak tu bukanlah gelak macam kita yang teruk tengok Maharaja Lawak Mega kok kiki tu gelak yang dahsyat sangat. Tapi Nabi kata, Nabi masuk ketika itu sahabat sedang bersukaria, berseronok-seronok. Adalah gelak dia, bukanlah langsung tak ada gelak. Jadi macam seolah suasana yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Nabi pun bersabda, ama innakum law aktsartum dzikraha dzimil ladzati la syagalakum amma ara. Nabi kata, sesungguhnya wahai sahabat, sukakah aku nak sebutkan satu pengajaran di sini bila aku tengok hampa duduk dalam keadaan kalau, gelak, sibuk, seronok, sukaria, bila aku sebut ni barangkali kamu akan lupa apa yang dah kamu buat ketika ini. Maksud dia, kamu akan lenyapkan kelazatan dalam keadaan bersukaria pada waktu ini. Nabi buat satu macam kita kata suggestion, satu cadangan yang mana boleh tak aku nak khabarkan, sampaikan, iaitu satu wasiat. Kalau hampa dengar apa yang aku sebut ni, pastinya tak seronok dah macam ni. Maka Nabi pun menyebut lagi, fa'akthiru min dzikri hadzimil ladzatil maut. Apa yang Nabi sampaikan ni tuan-tuan, Nabi kata sesungguhnya aku nak bagi tahu, perbanyakkanlah Nabi kata sesuatu ingatan yang boleh melenyapkan keseronokan di dunia, iaitu tidak lain tidak bukan zikirnya itu zikrul maut, zikirnya ingat kepada kematian. Ini hadis ni, kalau hadis lain kita baca Nabi sebut apa dia, aqyasun nas. Nabi kata cerdiknya manusia. Siapa dia? Nabi kata iaitu fa'akthiru min dzikril lil maut. Nabi kata orang yang banyak ingat kepada kematian. Itu dalam hadis yang lain. Kemudian Nabi sebut wa asyaduhum isti'dadan lahu. Lalu mereka ni akan buat persiapan, mereka akan buat persediaan, bekalan untuk menghadapi kematian. Baik, hadis ni bila mana sahabat dengar, sesungguhnya ini adalah pengajaran dan nasihat daripada Rasulullah. Bila Nabi sebut macam tu, pakat duk tergamam diam. Nabi sampaikan satu nasihat pengajaran ni tuan-tuan, sahabat pun diam. Benda yang Nabi sebut ni cerita mati, nampak? Daripada asyik dengan keseronokan, tiba-tiba suddenly mereka tergamam dengar satu nasihat daripada Nabi SAW. Memang betul tuan-tuan. Kita kalau terdengar, contoh kita kata kita pun juga hiburan, tapi bukan hiburan Selena Gomez, yang tu lain tuan-tuan. Hiburan yang kita boleh ambil untuk apa dia? Untuk rasa aku ni jadi orang Islam, patut-patut aku ni ingat banyak kepada kematian. Tak kiralah El Suraya, Selimut Putih, kemudian kumpulan Rabbani, Pergi Tak Kembali Lagi. Kita bila dengar lagu El Suraya ni lama dah, tahun 70-an dulu. Sekali-sekali bila adalah radio diputarkan lagu Selimut Putih tu, kita terhenti sekejap tuan-tuan. Menung-renungkan, terasa tak? Terasa. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tengah nyanyi lagu raya tak jadi, terus nyanyi lagu raya tuan-tuan. Terdengar lagu macam tu, ganti dengan lagu Selimut Putih. Tersentak hati ni. Duk tengah makan pun terus. Kadang-kadang jadi fikir nak terus ke tak. Sebab kematian tu, kita takut. Di antara disebut dalam riwayat, antara pejam dan celik. Mati ni di antara pejam dan celik.
Kerana itu bila Nabi sebut tadi, sahabat masing-masing dalam keadaan tergamam dan juga dengar petia. Petia ni bahasa orang Perak. Petia ni makna kata dia, lu dengar halu sungguh. Oh, yang tu. Baik, kemudian Nabi meneruskan sabdanya, fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fayaqul. Baik, Nabi kata pada dia, wahai sahabat, sesungguhnya tidaklah datang nantinya bila mana kamu sudah jadi satu jenazah ataupun mayat, yang mana kamu nak dikuburkan, nak dimasukkan ke dalam liang lahat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa, melainkan Nabi kata, illa takallama fayaqul. Kubur nantinya akan bersuara, akan bercakap, tapi orang yang duk usung tu tak dengar. Yang mengiringi nak pergi ke kubur tu tak dengar. Jenazah ni yang disebut ni akan dengar apa yang kubur bersuara, apa yang kubur nak bagi tahu. Yang ni Nabi sebut, fayaqulu ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul turab, wa ana baitud dud. Maksud dia, apa dia? Kubur kata, sesungguhnya wahai penghuni kubur yang nak dimasukkan saat lagi, sesungguhnya aku ni adalah rumahnya disebut rumah Baitul Ghurbah. Rumah Ghurbah ni rumah asing, rumah yang dulu kita duduk di Surau Ar-Rahmah ni, pakat di Seksyen 8 ni, jiran ramai, jalan ni ada, macam-macam lah. Ya, kemudian tak jauh lagi depan sana ada pejabat, tengok banyak suasana pun kita kata suasana seronok dunia. Tapi bila kubur bersuara, aku ni rumah asing, mana ada ya macam kamu tengok dulu di dunia. Allah, kamu tengok di dunia, tengoklah kamu ada depan ni shopping kompleks. Belum lagi selesai, yang tu mari pula tumbuh pula yang ni, Aeon tu. Kemudian ada pula lagi shopping kompleks nak buat Seksyen 7 ICT tu dikhabarkan akan dibina tu, tengah buat satu shopping kompleks yang bernama Pavilion, tak silap saya. Dan Pavilion ni dia akan datang macam-macam barang daripada seluruh dunia, JV syarikat yang akan dimasukkan di situ daripada Thailand dengan Malaysia. Pavilion ni di antara yang terbesar di Asia katanya. Di sini pun kita kata tengok tak larat dah nak pergi shopping, dia mari pula Pavilion, besok habis orang tak pergi tempat lain, dia pergi Shah Alam. Seksyen 7 di ICT tu, tuan-tuan. Dunia kamu tengok macam-macam ada di hadapan kamu, tapi di sini kamu gharib ni, ghurbah, asing, tak ada macam apa yang kamu tengok di dunia. Yang kedua, wa ana baitul wahdah, aku ni rumah sunyi wahai bakal penghuni kubur, tak ada orang. Kamu duduk di dunia dulu riuh, kamu duduk di dunia dulu ramai orang, tapi duduk di kubur ni bukan ada orang, sunyi. Yang ketiga, wa ana baitut turab, dan aku ni pula kata kubur adalah rumah tanah turab. Kamu bina rumah dulu, tengoklah dengan marble, dengan tiles, kemudian dengan ada yang kayu, kemudian memang mewah, moncah. Tu yang bila mana Datuk Seri Dr. Vida dikunjungi oleh hos pengacara yang terkenal, Aznil Nawawi, Pak Nil pun pilah Meru Hills, Ipoh, saya pun orang Ipoh, saya tahulah. Apa dia Taman Meru yang disebut Meru Hills ni, tu bukan tempat saya bawah lagi, tuan-tuan, jauh lah, saya tak jauh dengan tempat Ustaz Kazim Elias. Jadi bila Pak ni pun pergi tanyalah Datuk Seri Vida ni, rumah yang baru buat ni 4 tingkat, yang belum ada kapet, belum lagi ada kabinet kitchen, apa benda ni, tak ada lagi sofa, betul-betul kosong, ada kolam renang dengan 4 tingkat rumah. Baik, berapa jumlah kos yang Datuk Seri buat rumah yang lagu ni nampak cantik mewah ni? Datuk Vida pun jawab terus, ni Pak Nil, rumah yang macam ni yang saya buat ni Pak Nil, harga dia, kos dia 22 juta. Allah, bayangkan dia bagi tahu 22 juta harga rumah 4 tingkat dengan kolam renang. Apa reaksi Pak Nil? Pak Nil pun terus, takat tu yang boleh mampu duk sebut, tuan-tuan. 22 million rumah macam ni yang katakan kita nak duk di Baitul Turab. Rumah ni rumah tanah, kira tanah tu free, tapi hari ni ialah penyelenggaraan, pengurusan nak kebumikan, ada sampai 1000 ada di Bukit Kiara dekat Taman Tun tu, mahal tu.
Tapi kita kata kalau di kampung bagilah upah sikit, orang yang korek liang tu tak banyak, lebih kurang dalam 50-70 ringgit. Peluh ketiak dia tuan-tuan bercurah-curah, takkan nak biar macam tu. Sikit je kos nak ke bumi. Bayangkan yang rumah kita buat, yang kita bina ni sampai 22 juta. Tak kata Datuk Vida ni salah sebab dia ada duit. Kita tak ada duit, tercengang je lah tuan-tuan. Nak sebut ni orang ada duit, apa nak? No hal bagi dia. Kan? Money can buy everything. Itu cara dia. Dia pun bukan kata kaya lupa Tuhan tak. Yang dia sedang menyiapkan binaan satu mahat tahfiz di Tanah Merah tu, berapa pula harga dia? Juta juga, nampak. Apa pun disebut rumah tanah dengan dunia ni beza. Kubur kata lagi yang keempat, wa ana baitud dud. Adud ni apa dia? Rumah ni yang disebut rumah ulat, rumah cacing. Aku ni kata kubur adalah rumah ulat, rumah cacing. Jadi 4. Kubur bagi tahu aku rumah asing, yang kedua aku ni rumah sunyi, yang ketiga aku ni rumah tanah, yang keempat aku ni rumah ulat. Maka tak lama lagi penghuni kubur ni akan berada di rumah ni. Ni yang Nabi sebut dalam hadis. Kita dengar pun dah suspend tuan-tuan. Tak habis lagi Nabi bersabda, apa kata Nabi SAW? Fa idza dufinal abdul mu'min qala lahul qabru. Nabi kata sesungguhnya kalau sekiranya orang yang mati ni beriman dengan Allah, dia ni orang yang beramal dengan amal yang saleh, kata Rasul SAW, idza dufinul abdul mu'min, dia nak dimasukkan ni adalah orang yang beriman. Maka lalu kubur berkata qala lahul qabru, kubur bersuara, kubur berkata marhaban wa ahlan. Kubur kata marilah, ucapan welcome daripada kubur. Masuklah, dipersilakan wahai penghuni kubur, sebab hang ni adalah orang yang abdul mukmin, yakni orang yang beriman. Yang ni yang mesej yang Nabi nak bagi tahu ni, kita pilih jalan yang macam mana tuan-tuan. Bukan kata ramai, imma syakiran wa imma kafura. Ada orang yang syukur, ada orang yang kufur, kata Allah. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, sikit sangat orang yang bersyukur. Yang ni bila Nabi SAW sebut, yang mana kubur nak ucapkan marhaban wa ahlan ni tak ramai. Orang yang mati ni daripada kalangan orang yang beriman, yang kubur nak sebut marhaban wa ahlan ni sikit, tak ramai. Dan seterusnya, ama in kunta la ahabba man yamshi ala zahiri ilayya fa idh walitukal yaum wasirta ilayya fasatara sani'i bik fayattasha'u lahu madda basarih wa yaftahu lahu babun ilal jannah. Baik, orang yang dimasukkan ni adalah orang yang beriman. Lalu kata Nabi, dia ni dahulunya orang yang beriman berjalan di atas tanah, berjalan di atas bumi. Kubur kata kamu berjalan di belakang aku. Maksud belakang tu di atas bumi. Dalam keadaan kamu ni orang yang macam mana, kata Nabi SAW, yakni orang yang kunta la ahabba. La ahabba ni orang yang amat disayangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tengok sebaliknya apa yang disebut. Bila jalan kita menjadi orang yang disukai oleh Allah, inilah kesan, inilah natijah, inilah yang dikatakan pengakhiran hidup dia. Allah Subhanahu wa taala mulia tuan-tuan. Sebelum Ramadan baru ni kan datang news satu berita di Changlun, utara Kedah. Seorang wanita muslimat, dia ni adalah guru Quran, dia guru agama, ustazah, sedang berdoa, raf'al yadi indi doa, ya rab ya rab ya rab. Dia sedang berdoa, tiba-tiba rebah tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dia waktu sedang dia berdoa. Takdir dia mati dalam keadaan sedang berdoa. Allah, seronoknya kita tuan-tuan kalau dapatlah macam ni. Kita doa tiap-tiap hari pun belum tentu. Malam Jumaat pun doa husnul khatimah, wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Ya, berilah aku ni wahai Tuhan pengakhiran hidup yang baik, janganlah hidup pengakhiran hidup aku dalam keadaan jahat, tak elok. Kita berdoa tiap-tiap hari pun belum tentu dapat tuan-tuan. Dan kita dengar bulan Ramadan baru ni ada satu orang ustaz di Dungun, tak silap saya,
sedang berceramah kuliah, kemudian rebah, meninggal pula tengah ceramah. Kut-kutlah mari rezeki Ustaz Alimdin tengah ceramah di Surah Rahmah ni tuan-tuan, rebah. Kut-kut, bukan kata pasti dak. Kan? Tapi kita dengar ni cemburu tak? Cemburu. Macam mana satu orang muslimat guru Quran tadi mati dalam keadaan sedang berdoa. Rupa-rupanya dia ni satu orang guru Quran yang didapati maklumat yang diterima, dia ni mengajar Quran tapi dia tak ambil seduit sekupang pun tak ambil. Nampak ikhlas. Apa yang dia buat ni satu kerja yang mulia dah, satu kerja yang mulia. Kemudian yang keduanya dia tak ambil duit seduit pun. Allah bagi dia tuan-tuan. Dan begitu juga bulan Ramadan baru ni, satu orang bapa kemudian anak OKU di mana Sungai Besar. Pagi tu dah bangun sahur, sok dah bangun sok ni orang Kedah sebut sok ni bangun sahur. Dah bangun sahur, kemudian hari tu hari Jumaat di bulan Ramadan, pagi tu lepas sok kemudian dia pun nak pergi masjid dengan anak nak sembahyang subuh berjemaah. Kemudian dalam perjalanan nak pergi masjid tu kena cross jalan Sungai Besar kan, jalan besar tu. Ketika itu datanglah satu kereta merempuh. Dan dua-dua tadi, bapa dengan anak tadi habis melambung, meninggal serta-merta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cemburunya kita tuan-tuan. Mati itu di bulan Ramadan satu hal. Kemudian meninggal pula pada hari Jumaat. Dan dalam keadaan depa ni bukan nak pergi karak. Kalau nak pergi karak, nak pergi Selena Gomez, yang tu tuan-tuan pun faham. Ni bukan nak karak, ni nak pergi masjid ni. Nak sembahyang subuh berjemaah. Mulianya orang yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memilih mereka. Bila mana disebutkan tadi hadirin sekalian, mati ni jadi orang yang buat amal, buat kerja Islam, Allah mulia. So bila mati ni kubur meraihkan, bahkan sampai peringkat ahlan tadi, marhaban wa ahlan, silakan. Dan kamu dulu di atas muka bumi bila berjalan di atas belakang aku, kata kubur la ahabba, orang yang amat disukai disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata kubur sekarang ni pula kubur kata apa dia? Fayattasi'u lahu madda basarih wa yaftahu lahu babun ilal jannah. Selayaklah kamu, kata kubur, aku nak luahkan ruang kubur ini seluah-luah seumpama madda basarih, macam luahnya mata memandang. Macam seluah mata memandang, kata kubur. Dan bila yang kedua pula, belum habis lagi, yang tu nikmat kamu dapat. Yang kedua, wa yaftahu lahu babun ilal jannah. Nak buka pula satu pintu daripada pintu yang nak menuju ke syurga, kata kubur, kepada orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dua benda orang yang beriman dapat esok di dalam kubur. Cuma saya nak tambah dalam hadis yang lain sebagai additional tambahan ni tuan-tuan. Kubur kata apa dia? Ketika itu malaikat Munkar dan Nakir nak soal, tapi bila tengok orang ni orang yang beriman, malaikat Munkar dan Nakir sebut nam kanaumil arus. Tidurlah kamu wahai penghuni kubur, tidurnya seumpama sebagaimana pengantin baru tidur. Yang ni pun kita lupa dah. Sebab kita umur pun dah 68 tuan-tuan. Pakat kalau nak ingat balik malam pengantin baru, nak kena menikah seorang lagi tuan-tuan tu. Kalau beranilah, kalau tak berani duduk tiam-tiam. Gitu cerita dia. Nak ceritanya macam mana keadaan kubur meraihkan orang yang beriman. Jenuh letih kita di dunia ni bukan kerja dunia, tapi kerja dunia yang mana dunia ni ada, dia bawa kepada akhirat. Dia bawa kepada akhirat. Senang ke nak jadi tok guru presiden tuan-tuan? Orang Terengganu sebut presiden lah, presiden. Tak kira lah siapa pun nak sebut. Kalau yang ni hebatlah. Macam mana Tok Guru Haji Hadi, macam mana Nun Allah almarhum Tok apa dia, Tok Guru Fadil Nur, macam mana Tok Guru Ni Aziz dulu duk berjuang tuan-tuan, berkorban mereka, ya Allah. 2 tahun yang lepas rezeki dapat bermusafir dengan Tok Guru Haji Hadi. Saya dengan Ustaz Solehin Muhyi, bila dapat sama bermusafir dengan Tok Guru Haji Hadi ni, rasa ya Allah, satu bukanlah kata nak apa, cuma kita rasa rezeki tu Allah pilih macam ni sebab kita nak rasa suasana berkat dia dan sebagainya. 13 jam dah perjalanan daripada KLIA ke Heathrow London, sampai malam tu terus ada program. Dah habis program, kira habis pukul 12 lebih, 12:30 malam di London, di Hotel London. Kemudian kami pun balik ke hotel. Penat tu saya ceritalah. Ya, pukul 1 kira
Sampai tu rehat gitu-gitu, belum tidur lagi. Kemudian Tok Guru Haji Hadi bangun seawal pukul 2.30 pagi. Bangun tu daripada pukul 1 sampai 2.30 tuan-tuan. Berapa jam tidur? Agak-agak tidur ke ataupun tidur-tidur ayam. 2.30 bangun tu terus Tok Guru Haji Hadi dengan qiyamul lail, dengan baca Quran itu ini apa semua sampai subuh, dan habis sembahyang subuh jemaah dengan kami, kemudian kuliah subuh. Habis kuliah subuh tu bukan macam kita habis-habis tu ngantuk qada balik. Tok Guru Haji Hadi tak tidur, sambung balik kerja dia apa semua yang dia buat, dan habis 3 hari di London tu, daripada London nak pergi Manchester pula ada program lebih kurang dalam 4-5 jam. Dan kami duduk di depan Tok Guru Haji Hadi dengan isteri di belakang. Non-stop, mulut ni tak berhenti duk mengaji Quran di belakang 4-5 jam tuan-tuan. Nampak? Tu pun ramai duk orang kutuk pergi macam-macam malaun, la ilaha illallah. Macam-macam depa duk cemuh tuan-tuan. Kalau orang tak pernah bersama, ya ni, tanya orang yang pernah bersama macam mana hidup Tok Guru, macam tu tuan-tuan. Seawal 2.30 dah bangun tu satu, dalam kereta tak berhenti 5 jam baca Quran. Tu macam mana kita nak kata kita ni hebat daripada Tok Guru? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab mereka mewarisi para nabi yang disebut oleh Nabi sendiri, al-ulama warasatul anbiya. Kalaulah mereka punya amalan macam tu, kita pula pergi cemuh, pergi hina, fitnah dengan macam-macam fitnah. Allah, who are you, who am I, besok di akhirat Allah kata macam tu kat kita tuan-tuan. Aku ni sesungguh nak bagi kemuliaan pada orang yang hidupkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kerana itulah bila disebutkan tadi, letihnya orang yang berkorban, berjuang dengan kerana agama Allah dunia ni tuan-tuan, akhirat besok mereka senang. Mereka cukup rehat besok di akhirat. Bahkan mereka menikmati di antara nikmat daripada syurga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi. Baik, kemudian sebaliknya Nabi kata, wa idza dufina al-'abdul fajir au kafir qala lahul qabru. Apabila dimasukkan pula sebaliknya ni orang yang fajir au kafir. Depa ni fajir maksiat, kemudian depa ni kufur, engkar. Maksud kata puak yang jahat ni pula, waktu itu kubur bersuara. Apa kata kubur? La marhaban wala ahlan. Tidak ada ucapan welcome, selamat datang pada orang jenis macam ni. Kubur kata tak syekh, hang ni kira macam kubur seolah macam aku tak terima macam tu. Hampirlah aku menyampah tengok hang. Oh, sampai macam tu aku tak mau tengok muka kau ni dulu ni kira atas lagi pada penyamun. Kalau nak sebut atas lagi pada penyamun, bawah sikit daripada Firaun. Punya jahatlah mulut hang pun ni, punya jahatlah buat macam-macam penganiayaan pada orang. Begitu juga pembunuhan, begitu juga pecah belahkan perpaduan seumpama dengannya. Orang yang jenis macam ni kubur tak menerima kedatangan dia begitu. Tetapi penerimaannya itu dalam keadaan apa disebut oleh Nabi, ama in kunta la abghada may yamshi ala zahiri ilayya fa idh walituka al-yawm wasirta ilayya fasatara sani' bik qala fayaltaimu alaihi hatta yaltaqiya alaihi wa takhtalifal adla'u. Allah, yang ni yang katakan sentap ni, kalau kita dengar ni rasa macam sentap terus. Takutnya ya Allah bila dimasukkan jenis orang yang macam ni. Nabi kata amma in kunta la abghada. Maksud la abghada ni kita baca suratul Fatihah. Apa yang kita sebut ghairil maghdubi alaihim, bukan sebagaimana orang yang dimurkai olehmu wahai Allah. Kan kita sebut tu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Maghdub ni orang jenis orang yang sesat, orang yang dimurkai oleh Allah. La abghada, dia ni duduk dulu di atas muka bumi ni jadi orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah. Dia ni orang yang macam ni orang yang kalau kata satu kafir fajir, kemudian dia juga jenis puak munafik. Yang ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi satu berita yang cukup takut. Kenapa? Bila mana kubur kata tadi, bila dimasukkan dia ke dalam kubur, saat ketika itu aku kata kubur fatakhtalafu adla'u, aku akan himpitkan dia ni masuk ke dalam kubur sehimpit-himpitnya.
Dan Nabi ambil ni tangan kanan ni, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'ihi fa adkhala ba'daha fi jawfin ba'di. Nabi ambil 5 jari tangan kanan ni tuan-tuan, masuk celah jari kiri, masuk macam ni, jawfun ba'di. Himpitnya macam ni seumpama bertemu 2 tulang rusuk. Sehimpit-himpitnya keadaan orang yang diazab, yang dibenci, masuk dia dalam keadaan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak habis lagi kata kubur, qala, apa dia? Kamu nantinya bila masuk pula lagi ke dalam kubur akan datang sab'una tininan. Apa kata kubur? Kamu akan datangnya 70 ekor yang disebut lahu sab'una tininan, 70 ekor ular yang cukup berbisa. Dan Nabi kata apa dia? Daripada 70 tu saya kata 70, datang satu, lau anna wahidan minha nafaqa fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatud dunya. Maka kata Rasulullah, seekor daripada 70 ekor tu, daripada 70 seekor cukup dah mari, lalu menghamburkan, mengeluarkan bisa yang cukup beracun, nescaya Nabi kata apa dia? Nafaqa fil ardi ma ambatat syai'an. Di bumi ni tak ada langsung tumbuh-tumbuhan yang akan hidup, tak ada langsung walaupun sebatang serai. Nak ambil sampai macam tu peringkat. Pokok durian, musangking ke beruangking tu saya carilah tuan-tuan, baik di Bentung Pahang, di Karak, hilang habis ribul ruyuk. Langsung tak ada tumbuhan pokok-pokok dah di atas muka bumi ni. Dan yang keduanya Nabi kata apa dia? Sampai bila jadi lagu tu? Nabi kata ma baqiyatid dunya, sampailah dunia ni musnah, maksudnya berlaku hari kiamat. Saja Nabi sebut macam ni, maksud dia apa dia? Nak ceritanya dahsyatnya azab kubur ni tuan-tuan. Kalau diambil ukuran perumpamaan macam ni, kalau ada orang yang lagi masih lagi buat dek merendek buat dek dengan Islam ni, Allah, dia adalah orang yang malang, yang cukup malang. Sampai Nabi kata Nabi kata apa dia? Fayanhashnahu wa yakhdishamahu hatta yufdha bihi ila al-hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabrahu rawdatun min riyadil jinan aw hufratan min hufarin niran. Hadis At-Tirmizi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka Nabi kata yang akhirnya, inilah kamu tengok kubur, ada kala dia boleh jadi taman di antara taman syurga, dan yang kedua dia boleh jadi di antara lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitalah tuan-tuan yang nak memilih jalan yang mana kita nak pergi. Hidup ni hidup dah. Cuma bezanya ada orang yang hari ni dah senja dah, hidup dah semakin dekat dengan kubur, kita kata. Umur 60, 70 ni kita kata standby lah. Yang Nabi kata a'mar ummati wasab'ina, apa dia Nabi kata? A'mar ummati, sesungguhnya umat aku umurnya bukan kata panjang, antara apa dia? Baina sittin wasab'in, umurnya antara 60 70. Kita ni standby. Saya pun baru masuk 42. Bukan kata 42 ni tak mati, tapi nak sebutnya semua ni nak kena cerita pada diri dia, apa yang dah aku buat bekalan, apa yang dah aku buat preparation, persiapan, persediaan untuk menghadapi saat yang dimaksudkan tadi. Adakah syaqiyan atau sa'idan? Adakah kita celaka ataupun bahagia sebagaimana yang dimaksudkan tadi, hadirin sekalian? Ya, kalau sekiranya kita celaka, maksud kata apa? Di akhirat besok lagi teruk. Katalah kubur ni pun dah teruk dah, macam mana esok di akhirat? Bayangkan tuan-tuan, kubur pun dah celaka ni, kita katakan dahsyat, seksaan. Nabi lalu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi pun mendengar apa yang sedang berlaku di kubur tadi, seksaan bagi orang yang apa dia disebut. Bila Abu Bakar tanya seksaan ni kenapa wahai Rasulullah, Nabi jawab masalah kencing. Kencing dia jenis tak selesai. Ya, satu kencing berdiri, yang kedua ni jenis kencing dia tak bersihkan betul-betul dia punya kencing dia tadi, kemaluan dia tu. Kemudian percikan air kencing tu, ada orang yang pergi tandas, ada orang kita tengok ambil mudah dia pergi tandas. Kemudian jenis tandas yang bukan jenis mangkuk duduk tu, jenis mangkuk tenggung.
Ya, dia pergi senting seluar, kemudian pergi masuk, tapi pakai kasut kulit dan sebagainya. Dia pergi senting seluar, kemudian dikencing berdiri. Mangkuk yang bukan jenis mangkuk apa dia mangkuk duduk tu, dia ada air, kemudian kita kencing. Tinggi dia punya mangkuk tu, air kencing tak naik atas. Kemudian dibasuh ikut elok. Kemudian kita kata okey, yang tu tak ada masalah. Tapi jenis kencing di mana mangkuk tu mangkuk jenis tenggong. Bila mana kita kencing kena dia punya mangkuk tu tuan-tuan, percikan tu kena pula kaki kita yang kita senting seluar tadi. Apa guna dia senting seluar? Bukan dia basuh pun, dia pakai kasut kulit. Kemudian dah habis kencing, dia basuh, dia punya senting tadi dilabuhkan balik. Dan kencing tu kena dekat dia punya betih, dia pergi mayang pula. Allahu Akbar. Nampak? Tak kena tempat yang kena kencing tadi basuhan daripada kaki kanan dan juga kaki kiri. Takat buku lali selesai. Di atas tu dia pun Allahu Akbar. Berapa lama dah buat perbuatan ni? Bukan baru 18 tahun. Tu, tuan-tuan. Banyak dah jenis macam ni, bukan sikit, berkenjoh, meremut. Susah kata di tandas luar. Di rumah pun kadang kita buat macam tu. Dia tak ambil endah benda ni, ataupun dia kata alah benda kecil, Tuhan kira Maha Pengampun. Dia kira Tuhan Maha Pengampun. Benda ni nak kena ikut ilmu, bro. Tu. Jangan duk pakai balun yang ibadat. Sebab inilah benda ni Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku dengar seksaan. Sampai macam tu. Tu yang sikit. Bayangkan tu yang sikit pun dia punya seksaan, Allah saja yang tahu. Bayangkan kalau jenis besar ni macam mana kita nak gambarkan. Jenis pula orang yang suburkan pula perkara-perkara maksiat. Kita kata yang tu tadi sikit, yang ni pula pergi luluhkan pula benda-benda yang bersifat maksiat. Nak cakap apa tuan-tuan hari ni? Nak cakap apa hari ni? Sampai pula pergi kata ni, Allah yang jadikan tubuh badan orang ni kita jangan komplain, duk tengok aja. La ilaha illallah. Ada pula pandangan yang macam tu. Seksinya seorang perempuan ni itu adalah anugerah Allah. Jadi kita nak sebut pun malas tuan-tuan. Kalau inilah pandangan satu orang pemimpin, kalau inilah pandangan satu orang yang kita dengar ni macam ni tuan-tuan. Kata orang Perak, yuk tak naik Syekh Wajibur Rahman, kita dengar tuan-tuan. Meluap-luap rasa kemarahan kita dengar macam ni punya pandangan yang kita kata Allah nak jadi pemimpin macam mana? Kalau sekiranya ini yang berlaku hari ini, semarakkan lagi, suburkan lagi perkara-perkara maksiat yang boleh mempengaruhi anak-anak remaja, anak-anak muda. Yang pi baru ni konsert di Stadium Melawati, contoh tengok yang diviralkan. Anak-anak perempuan yang muda-muda pakai tudung pun pi tuan-tuan. Tu nak kata apa dia? Yang dimaklumkan pula lagi syarikat Nestle, Cornetto bagi pula aiskrim percuma pada pengunjung konsert Selena Gomez baru ni. Tu nak kata apa? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita takut kalau kata tsunami dulu berlaku tahun 2004, lama dah. Tak mustahil Allah Subhanahu wa taala nak bagi satu lagi jenis balak tuan-tuan, penduduk Shah Alam. Tak mustahil, bukan kata satu benda impossible. Kalau kita tidak mencegah kemungkaran yang disebutkan tadi, kita takut. Tu yang ada setengah NGO dan ada di antara orang yang sanggup buat demonstrasi di depan Stadium Melawati. Supaya apa dia? Ni. Yang mana Allah bagi tahu bila mana zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Apa maksud liyudhiqahum ba'dalladhi amilu? Tafsirnya, bila mana dia pun ni dah buat jahat jenis ketegak di darat dan juga di laut, dia pun tak peduli nasihat Tok Mufti, dia pun tak peduli nasihat para alim ulama, maka Allah turunkan jenis-jenis. Kalau ambil di antara yang Nabi sebut, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihalal bala. 15 maksiat yang Allah buat turun balak tunai. 15 maksiat tu di antara yang ke-7 ke-8 Nabi kata at-tukhidatul qiyal wal ma'azif. Mereka ini mempengaruhi rakyat, masyarakat dan penduduk penghuni di negeri tersebut untuk memuja mengagungkan para artis, selebriti. Dan yang kedua, apa dia disebut? Ma'azif. Dan mereka semarakkan hiburan dengan alat-alat muzik bertebaran di muka bumi, di serata ceruk hidup yang mereka disebutkan tadi, hidup dengan dunia hiburan.
Ni yang disebut rupanya ni maksiat Nabi sebut. Lalu akhirnya kata Nabi apa dia? Falyartaqibu 'inda dhalik rihan hamra aw khasfan aw maskhan. Dan Nabi kata tunggu saat Allah Subhanahu wa taala nak keluarkan jenis satu angin yang disebut rihan hamra, angin merah yang panas, dan ini menjadi azab. Baik, angin tu katalah tak ada hari ni. Yang kedua, gempa bumi akan berlaku berturut-turut Nabi sebut. Baik, kalau tak berlaku gempa, yang ketiga, maka akan dirubah manusia itu jadi qiradah. Maksud jadi macam beruk yang disebut tadi, beruk makyah, lebih kurang gitu. Bayangkan manusia jadi macam mana beruk, kata Nabi, terkinja-kinja. Inilah generasi hiburan. Andalusia 800 tahun lebih kerajaan Islam akhirnya musnah lingkup. Spanyol Andalusia akhirnya musnah lingkup, antara sebab utamanya ialah ketika itu hiburan-hiburan alat-alat muzik sudah berada di seluruh ceruk pelosok yang ada di Spanyol, di Andalusia pada waktu itu. Akhirnya lingkup kerajaan Andalusia 800 tahun tadi tuan-tuan dengan sebab hiburan. Yang ni baru 2 penggal. Kita tak tahu ni tuan-tuan. Lingkup kerajaan Andalusia hanya yang tinggal syarikat Andalusia. Ustaz Daud Cik Ngah itu ialah tuan-tuan hari ni. Itu nak bagi tahu semua yang ada pada malam ni tuan-tuan, termasuk diri saya, ya. Saya pun duduk di Seksyen 13 Shah Alam. Sayangkan Bandaraya Shah Alam. Kalau kita nak ni, kalau boleh Bandaraya Shah Alam ni diisytiharkan sebagai Bandaraya Islam. Yang tu lagi cun tuan-tuan. Sebab apa dia? Kita tahu dah. Ya, bila mana kita nampak dulu Shah Alam ni dalam keadaan bandar yang pusat hiburan pun kita kata tak ada tu langsung bohong, ada, tapi kita kata kurang. Hari ni dah banyak shopping kompleks pun dah naik macam cendawan lepas hujan. Kita nampak tumbuhnya cendawan lepas hujan. So yang ni kita khawatir anak-anak kita. So kalau ini dibenarkan, besok ni yang benda ni dia akan jadi presiden, dia jadi pioneer. Maksud dia akhirnya dia akan jadi rujukan. Dulu Selena Gomez boleh. Dulu Selena Gomez dengan lagu Love You Like a Love Song, takkan tak boleh lagu On The Floor. Jennifer Lopez pula mari. Tak mustahil tu. Jennifer Lopez pula mari, takkan tak boleh Mariah Carey dengan Madonna mari. Tuan-tuan nak cakap apa dia? So sama-samalah, cubalah kita membanteras. Ikutlah saluran. Tuan-tuan ada kuasa biadihi. Tuan-tuan ada kuasa di SUK. Tuan-tuan ada kuasa di masjid. Tuan-tuan ada kuasa di surau. Dan persatuan pertubuhan penduduk yang ada di Shah Alam. Kita nak wake up, bangun untuk tadi yang disebutkan tadi. Jangan ada jenis penyakit yang disebut sampai peringkat kita tak bermaya untuk membanteras hiburan yang melalai, yang mencuaikan. Mudah-mudahan tafsiran hiburan yang lalai yang mencuaikan oleh para ulama tidak diubah suai, tidak dimodified oleh puak-puak yang ada kepentingan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindung kita semua yang ada di qaryah surau Ar-Rahmah Seksyen 8 dan juga yang berdekatan dan seluruh umumnya di seluruh Shah Alam. Mudah-mudahan cukup sekadar itu untuk pengisian kuliah pada malam ini. Lebih kurang semohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Jadi insya-Allah kita akan sambung kuliah bulan depan pada hari Jumaat, pada hari malam Jumaat yang macam ni, minggu keempat. Kitab apa dia tu Haji Makna mana yang Ustaz Dazuki ada ni, ada beli, yang ada beli hari itu boleh bawa. Saya pakai kisah Ustaz Mazluski yang cadangkan hari itu untuk teruskan kuliah pada malam Jumaat. Kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, ya, oleh Imam Habib Abdullah Haddad. Jadi yang saya maklumkan ada yang dah beli, ya, daripada jemaah di sini. Bolehlah kita akan tengok satu persatu, ya, tajuk dan bab yang ada di dalam ni untuk rujukan kita insya-Allah. Mudah-mudahan karangan daripada Syekh Imam Habib Abdullah Haddad ini menjadi apa dia satu semaian baja iman kita dan akhirnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak beli lagi boleh beli. Saya pun tak pasti harga dia berapa, ya. 40 ringgit tuan-tuan, ya. Bolehlah bulan depan kita mulakan kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Jangan tanya pula ni kira mengaji tarikat ke pula ustaz ni. Tak, maksud dia bukan tarikat yang tarikat tu. Ni tarikat yang disebut ni petunjuk tarikat ni, maksud dia satu tarik dalam bahasa Arab kan, tarik. Itu maksud dia ke jalan yang kita nak tuju ni akhirat.
ya, yang kekal abadi insya-Allah. Baik, yang keduanya apa dia, untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak umumkan untuk sumbangan, sebenarnya sumbangan derma, program yang saya bersama dengan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dan bersama dengan para asatizah ramai ustaz-ustaz kita yang akan pergi ke Pulau Banggi, Sabah bermula 4 hingga 8 Ogos yang akan datang ni, dan nak menyiapkan sebuah surau yang harga lebih kurang 100,000 dan tak cukup lagi, ya, banyak lagi yang tak cukup, dan sebahagiannya untuk pengurusan program dakwah kita berada di Sabah lebih kurang 4 hari, ya, bersama dengan Ustaz Misbah pun ada, Ustaz Mak Cina ada, saya dengan Ustaz Raihan dan yang lain lah. Dan program ni program yang kita buat secara bersepadu, ya, dan termasuklah dai-dai yang ada di Sabah. Dan alhamdulillah takat ni kita dengar cerita dakwah di Sabah memang, ya, membanggakan. Banyak dah perubahan, tak macam dulu. Dan kos yang kita nak pergi ni pun agak tinggi juga sebab nak menyiapkan sebuah surau. Bolehlah siapa yang berhajat nak menyumbang, kemudian nak mewakafkan harta, nak menginfakkan harta pada malam ini, ya, di samping nak berzakat pun tidak menjadi masalah sebab itu termasuk asnaf fisabilillah. Jadi bolehlah hulurkan apa dia sumbangan nanti, apa dia lepas sembahyang tu di belakang ada dibentangkan sejadah, dan juga muslimat di belakang amat dialu-alukanlah. Tak ada RM1 bagi RM10 tuan-tuan, gitulah lebih kurang. Tak ada RM10 bagilah RM100. Tak ada duit malam ni bagi cek, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya, kita akan apa dia sampaikan hajat apa yang kita hajat nanti insya-Allah untuk program dakwah dan juga menyiapkan surau yang saya nyatakan tadi, ya. Itu terpulang kepada tuan-tuan lah, ikhlas, ya, untuk kita jadikan ini sebagai bekalan untuk negeri akhirat. Dan yang seterusnya, minyak yang saya bawa hari itu minyak Rehanah Syifa. Siapa yang berhajat untuk membelinya lagi, nak ulang balik kot dah habis, yang disyifa oleh Fadil Ustaz Datuk Ismail Qamus, ada di belakang sana, ada sikit lagi, sebotol 30, 250 untuk buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus. Yang kedua untuk anak-anak yang degil dan sebagainya, terang hati dan masalah gangguan pun boleh, jodoh pun boleh. Dan yang ketiga untuk suami isteri yang ada masalah, ya. Kemudian yang keempat untuk diurut ataupun disapu gosok pada tempat-tempat yang sakit, migrain, buasir, ya. Kemudian resdung, sapu dekat hidung, sakit pinggang belakang dan sebagainya, ya, ada di belakang yang telah disyifa oleh Datuk Ismail Qamus. Itu saja yang dapat apa dia saya kongsi bersama pada malam ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma a'ina 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.